Semalam Euro cuba untuk kembali ke paras tertinggi seminggu tetapi kembali di bawah tekanan di kawasan 1.0722 sehingga 1.0725. Akibatnya mata wang itu turun mencecah paras terendah baru seminggu. Begitu juga pound British gagal naik melebihi paras 1.2300 dan membalikkan kenaikan meluncur ke paras terendah baru seminggu. Kelemahan mereka didorong oleh komen pengurusi Fed Jerome Powell mengenai dasar monetari. Ketua Fed menangani prospek dasar monetari Amerika Syarikat berkata Bank Pusat tidak akan teragak-agak untuk meneruskan kenaikan kadar faedah jika perlu. Beliau mengakui bahawa tekanan inflasi mungkin meningkat pada bulan-bulan mendatang. Dengan latar belakang ini, dolar Amerika Syarikat memperoleh nilai kemudian menyeret aset berisiko ke bawah. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia mengandungi sekumpulan laporan penting dari UK termasuk pertumbuhan KDNK dan data pengeluaran perindustrian. Ekonomi Britain dianggarkan menyusut sebanyak 0.1% dalam tempoh 3 bulan hingga September, manakala perbandingan tahunan diramalkan pada 0.5%. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lembap di tengah-tengah kenaikan kadar faedah. Dalam kes statistik yang suram, mata wang British kemungkinan besar akan terus melemah kemudian kembali ke paras terendah bulan sebelumnya. Di samping itu, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap ucapan oleh Presiden ECB, Christine Lagarde dan ahli Fed. Bagi statistik dari Amerika Syarikat, Universiti Michigan bersedia untuk mengeluarkan bacaan awal sentimen pengguna, jangkaan inflasi dan keadaan ekonomi semasa yang mungkin menyebabkan peningkatan dalam turun naik pasaran. Jika penunjuk berada di bawah ramalan penganalisis, euro dan pound British akan berpeluang untuk mengurangkan beberapa kerugian. Sekiranya berlaku data yang lebih baik daripada jangkaan, pasaran akan menghadapi penjualan yang lebih banyak. Dari sudut pandangan teknikal, jika harga menembusi tanda 1.0663 dan membuat pembetulan di bawahnya, isyarat jualan yang kuat akan dihasilkan. Oleh itu, euro akan menjunam sehingga ke 1.0642 dan mungkin 1.0616 di mana saya cadangkan untuk melakukan pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Sebagai alternatif, kejatuhan ke paras terendah satu minggu baharu di 1.0663 akan mencipta isyarat beli sekaligus menolak euro sehingga 1.0692 dan 1.0722. Dalam kes ini, pasangan euro-dolar akan tersekat dalam julat sisi. Penjualan boleh dibuka di false breakout di 1.0692 yang merupakan garis tengah julat sisi atau pada lantunan di 1.0722 dan 1.0753 dengan mengira penurunan 25 sehingga ke 30 pips. Bercakap tentang pound British, keadaannya adalah serupa. Jika data pertumbuhan KDNK datang lebih kukuh daripada jangkaan, sterling berkemungkinan besar akan naik sehingga 1.2252 atau 1.2293. Pada tahap 1.2293 terdapat kemungkinan pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian di 1.2252 akan relevan hanya di false breakout. Dalam kes data yang mengecewakan, mata wang British dijangka menembusi di bawah 1.2215 dan melanjutkan kejatuhannya ke tahap 1.2187 dan 1.2157. Sebagai alternatif, jika sterling mencecah paras terendah baharu dibebani oleh angka KDNK yang suram tetapi kemudian bertukar positif kembali ke 1.2215, anda disyorkan untuk membuat pembelian dengan jangkaan pembetulan kenaikan harga pada akhir minggu. Pembelian di rebound boleh dipertimbangkan di 1.2157 atau 1.2127 dengan jangkaan pembetulan intraday 20 sehingga ke 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.